Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada siri yang kedua ini kita akan membicarakan lagi 10 persoalan berkenaan dengan ibadah puasa. Ya, contohnya seperti apa hukum ya bila seseorang yang berpuasa tapi dia tak solat ataupun dia mengumpat ataupun dia tidak menutup aurat. Jadi untuk kupasan seterusnya tonton video ini sampai habis insya-Allah. Kita bertemu lagi dalam siri yang kedua. InsyaAllah kita akan sambung 10 lagi tentang soal jawab berkenaan dengan puasa. Soalan yang ke-11, Ustaz, apakah hukum melihat anak bulan Syawal? Hukum melihat anak bulan Syawal ni hukumnya adalah fardu kifayah. Bukan semua antara kita kena pergi tengok anak bulan. Bukan semua antara kita ada teropong ataupun ada teknologi yang boleh tengok anak bulan. Sebab anak bulan ni bukan boleh tengok di langit, tapi kalau kita lihat kepada cara ahli-ahli falak di negara kita, mereka melihatnya di satu ufuk, di satu tempat yang dikhususkan. Contohnya di Kuala Selangor, contohnya di Jugra, dan perkara ini kalau kita lihat dalam kitab fiqh memadai, seseorang itu memadai kita menerima kesaksian seseorang yang adil, memadai, iaitu kita ini menerima kesaksian seorang yang adil, maka boleh ditentukan untuk berpuasa pada hari esok. Adil ni apa dia? Adil ni maknanya orang yang pertama syaratnya dia itu lelaki yang baligh, kemudian dia juga orang yang berakal dan bukan orang yang fasik. Ini penting. Ini antara syarat-syarat syahadah, syarat-syarat penyaksian. Dan juga perkara ini disampaikan kepada pemerintah, maka hal tersebut diputuskan oleh pemerintah ataupun hakim, maka setelah itu baru umat Islam wajib untuk untuk berpuasa pada esok hari. Sebab itu kalau kita lihat apa yang berlaku di negara kita, perkara itu diputuskan oleh Jabatan Agama, dan juga kalau kita lihat melalui kesepakatan majlis-majlis agama Islam di seluruh negeri memutuskan untuk kita berpuasa contohnya pada hari esok. Jadi ada kesepakatan yang di situ sudah mewakili kita panggil fardu kifayah ke atas umat Islam. Maka bukan semua orang mesti lihat anak bulan. Baik, ini berdasarkan kepada hadis Sayyidina Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata telah datang seorang Arab Badui bertemu dengan Nabi SAW. Katanya, inni ra'aitul hilala, aku telah melihat anak bulan, yakni anak bulan Ramadan. Maka Nabi bertanya kepada Arab Badui, atashhadu an la ilaha illallah, adakah kau bersaksi bahawa tiada Tuhan disembah melainkan Allah? Qala na'am, maka kata Arab Badui tadi, ya. Kemudian Nabi SAW bersabda lagi, atashhadu anna Muhammadar Rasulullah, adakah kau bersaksi bahawa Nabi SAW itu adalah pesuruh Allah? Maka Arab Badui tadi mengatakan, qala na'am. Maka Nabi SAW bersabda, qala ya Bilal adzin fin nas, bagi tahu kepada manusia ayyasumu ghadan, untuk berpuasa di esok hari. Inilah antara perkara yang sekurang-kurangnya asasnya kita faham bahawa apabila telah disahkan oleh pemerintah ataupun jabatan agama lah, khususnya di negara kita ini, dan kita juga ada selalu diberitahu oleh penyimpan mohon raja-raja besar untuk berpuasa apabila telah sampai masanya ataupun apabila telah dipersetujui oleh pihak majlis agama untuk kita berpuasa, maka wajib kita berpuasa pada esok hari. Maka mudah saja, kita tak perlu nak panjat gunung, kita tak perlu nak pergi tepi laut, naik kapal dan sebagainya untuk melihat anak bulan. Soalan ke-12, bagaimanakah cara untuk menentukan masuknya bulan Ramadan? Sebab tu kalau kita lihat dalam kitab-kitab fiqh disebutkan antara cara untuk menentukan masuknya Ramadan, pertama dengan kita menggunakan kaedah takmilah Sya'ban. Takmilah Sya'ban ini bermaksud kita menggunakan cara menyempurnakan 30 hari di bulan Sya'ban. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi.
ya, maka berpuasalah kalian li ru'yatih, apabila kalian melihat hilal, yakni hilal ataupun anak bulan Ramadan. Wa aftiru li ru'yatih, dan berbukalah ataupun berbuka di sini merujuk kepada sambutlah hari raya, ya, wa aftiru li ru'yatih. Maka berhentilah berpuasa kerana telah melihat anak bulan Syawal. Fa in ghumma alaikum, sekiranya ya nak tengok tak nampak, ataupun hari contohnya mendung, contohnya kan banyak awan, mendung ataupun hari itu banyak awan, fa akmilul iddata 30 yawman, maka hendaklah dilengkapkan, maka hendaklah disempurnakan 30 hari di bulan Syaban. Ya, hadis riwayat Imam Baihaqi rahimahullah taala. Jadi ini antara kaedah yang digunakan oleh ulama, disebut dalam kitab fiqh. Kaedah yang pertama iaitu takmilah Syaban. Yang kedua, kaedah yang telah juga kita sebutkan di jawapan pada soalan yang ke-11 tadi, iaitu disaksikan ya oleh seseorang yang adil. Disaksikan anak bulan itu oleh seorang yang adil. Kita dah sebut tadi yang adil tadi antaranya orang lelaki, ya, kemudian dia baligh, berakal dan juga tidak fasik, dan diberitahu kepada kerajaan. Maka setelah ada salah satu ini, ataupun paling sempurna dua-dua lah, ya, paling sempurna dua-dua. Kalau kita tengok di Malaysia kita guna dua-dua, ya, maka sepakat, ya, maknanya esok itu kita sudah boleh berpuasa. Soalan yang ke-13, apa hukum seseorang itu dia berpuasa tapi dia masih lagi buat maksiat, dia buat dosa. Contohnya dia tak tutup aurat, ataupun yang mungkin masih ada yang buat, contohnya tak sembahyang ataupun mengumpat dan sebagainya. Baik, kalau kita lihat puasa ini ibadah yang besar yang mana Allah Subhanahu Wa Taala fardukan kepada kita semua, khususnya di bulan Ramadan. Dengan kita melaksanakan fardu yang besar ini, dia tidak meluputkan fardu-fardu yang lain, ya, contohnya seperti fardu solat. Sebab ada setengah kita, mereka yang berpuasa tapi dia berat nak untuk melakukan solat, ya, maka dalam Islam ini, ya, kelima-lima rukun Islam itu hukumnya adalah wajib. Maknanya bukan kita buat satu, kita tinggal satu, ya. Jadi ulama mengatakan dari segi hukum puasanya di bulan Ramadan, hukumnya adalah sah. Puasanya adalah sah. Dan Allah Ta'ala sahaja yang mengganjarinya. Akan tetapi apabila dia melakukan perkara-perkara seperti tidak solat ataupun dia tidak menutup aurat, hukumnya tetap haram dan berdosa. Hukumnya tetap berdosa. Bila dia tinggalkan solat, ya, maka seolah-olah ibadah yang dia buat itu rugilah, ya, kerana waktu puasa itulah masa untuk dia memperbaiki solat dia, masa untuk dia menjana pahala yang lebih, untuk dia ulang Quran dan sebagainya. Jadi dengan solat dalam keadaan dia puasa itu, sepatutnya dalam keadaan dia lapar akan menambahkan khusyuk lagi dalam ibadah. Itu sepatutnya yang berlaku, bukan dia terus meninggalkan solat. Bagaimana kalau dia mengumpat pula? Nanti kita akan bincangkan, ya, bagaimana orang yang ketika puasa dia mengumpat, ataupun dia menipu, ataupun dia mengadu domba, namimah dan perkara-perkara yang lain, yang kalau kita lihat, ya, dalam soalan-soalan yang sebelum ini, bagaimana puasa yang dinyatakan oleh Imam Ghazali rahimahullah, itu ada puasa awam, puasa khusus dan khususul khusus. Jadi kita nak menjurus kepada puasa yang lebih sempurna, ya, maka kalau kita lihat orang-orang yang tidak mampu menjaga tubuh badan dia, maka puasanya hanya puasa awam sahaja, puasa seperti anak-anak, ya. Adapun puasa dia boleh menjaga mata, boleh menjaga mulut, menjaga telinga, maka dia pergi kepada puasa yang khusus. Inilah, ya, sekurang-kurang puasa bagi kita, ya, umat Islam di akhir zaman ini, sebelum, ya, mudah-mudahan Allah rezekikan kita untuk mendapat puasa yang terbaik, yang ini puasa khususul khusus. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya, iaitu berkenaan dengan rukun puasa, ya.
Jadi dalam setiap amal ibadah ni dia ada rukun dia. Dalam solat kita ada rukun. Ya, dalam apa-apa saja amal ibadah ada rukun dia. Ya, hatta kita nak berzakat pun ada rukun. Ya, hatta kita nak buat wasiat pun ada rukun, wakaf pun ada rukun dia. Jadi kalau kita lihat puasa juga mempunyai rukun. Jadi sebenarnya kita dah pernah belajar dah tentang rukun puasa ini. Cuma ini sekadar untuk kita ulang kaji saja. Ya, rukun puasa itu yang pertama adalah niat. Ya, rukun puasa itu yang pertama adalah niat. Jadi apa-apa saja ibadah, ya, apa-apa saja ibadah itu hendaklah didasari dengan niat. Jadi niat puasa ini, ya, secara mudah untuk kita faham, niat puasa ini bagi puasa yang wajib adalah kita berniat di malam hari. Mesti berniat di malam hari. Ya, kerana bagi puasa wajib itu, masuk puasa wajib itu 6 puasa yang kita dah sebut dalam siri yang pertama. Ya. Jadi mesti, contohnya kita nak puasa qada, niatnya juga mesti di malam hari. Kita nak puasa nazar, niatnya juga mesti di malam hari. Kerana dia termasuk dalam puasa yang wajib. Lebih-lebih lagi kita berniat puasa wajib, ini puasa Ramadan. Jadi rukun bagi puasa ini ada 2. Secara mudahnya ataupun kita ringkaskan, yang pertama adalah niat. Jadi niat ini ramai orang ingat niat ni dengan kita melafazkan dengan mulut. Niat ini tempatnya, ya, mahalluhu fil qalb, iaitu tempatnya di dalam hati. Iaitu bila mana kita melintaskan niat memadai. Memadai dikira cukup, ya, dikira cukup apabila kita telah melintaskan niat di dalam hati. Contohnya sahaja, aku puasa Ramadan pada esok hari, ya, pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Ini sebagai contoh mudah bila mana kita melintaskan niat kita. Adapun melafaznya hukumnya sunnah. Kerana dalam mazhab Syafi'i memang kita dituntut untuk kita melafazkan niat sebagai mempermudahkan hati. Kerana terkadang bila kita tidak melafazkan niat, ya, ada orang yang tidak terlintas pun niat bila dia tidak melafazkan niat. Kerana itu perlu kita faham hukum melafazkan niat ni, walaupun sunnah tetapi dibuat. Kita buat ni untuk kita mengamalkan sunnah, ya, mengamalkan sunnah, menguatkan hati kita dan lebih yakin bila mana kita melafaz. Jadi lafaz yang wajib itu sekurang-kurangnya kita berniat nawaitu sawma ghadin, ya, nawaitu sawma ghadin minar Ramadan. Nawaitu sawma ghadin minar Ramadan. Sahaja aku berpuasa esok pada bulan Ramadan. Saja aku berpuasa esok pada bulan Ramadan. Maknanya pada esok hari kita akan puasa, yakni kita berniat itu bermula maghrib. Bermula pada waktu maghrib. Contohnya hari ini 30 Syaban, ya, besok 1 Ramadan. Maka maghrib malam itu kita telah boleh niat. Kenapa niat di malam hari? Hukumnya adalah wajib kerana ia termasuk dalam puasa wajib. Jadi puasa wajib itu ada 6 seperti mana yang kita terangkan dalam siri yang pertama. Jadi sampai dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, yang sempurnanya kita niat nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana, ya, li hadhihi sanati imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. Ini paling sempurnalah. Ya, nawaitu shauma ghadin, saja aku puasa, ya, esok hari untuk menunaikan fardu Ramadan hadhihi sana, pada tahun ini, imanan wa ihtisaban, dengan benar-benar beriman dan bermuhasabah, ya, yakni berharapkan redha Allah lillahi ta'ala, kerana Allah. Jadi niat di malam hari itu dipanggil tabyitun niyah, tabyit an-niyah, iaitu niat di malam hari. Kerana berdasarkan daripada hadis Nabi SAW, man lam yubayyit as-siyam qabla tulu'il fajri fala siyama lah. Yang bermula daripada malam hari sehinggalah qabla tulu'il fajri, iaitu sebelum terbit fajar. Maksudnya sebelum azan lah, sebelum terbit fajar, yakni sebelum subuh.
Ya, masih lagi kalau kita bangun sahur, contohnya lewat pukul 5.30, 5.45, selagi masih belum masuk waktu, contohnya jam yang berada di kawasan kita itu masih belum waktunya, maka masih boleh sempat lagi untuk kita berniat. Walaupun pada waktu imsak, Ustaz, ya, kerana imsak hukumnya adalah sunnah, ya, tetapi bagi orang yang mungkin bangunnya lewat, maka di waktu imsak itu membolehkan dia bersahur, maka silakan. Cuma berhati-hatilah, sebab itu dalam mazhab kita, dalam mazhab Syafi'i, ada imsak ini sebagai, diambil sebagai sunnah, sebagai ihtiyat, sebagai kaedah untuk kita menjaga diri kita daripada terlajak. Takut-takut kita sahur-sahur, ya, tiba-tiba masuk, tiba-tiba azan subuh, maka batal lah. Takut-takut batal, ya. Azan pula kita makan pula lagi contoh, maka boleh jadi batal. Itu rukun yang pertama. Bagaimana kalau puasa sunat? Puasa sunat kita boleh, kita tidak perlu tabyitun niyah, boleh saja kalau nak puasa niat daripada malam hari, ya, tetapi waktunya dipanjangkan. Maknanya kalau kita boleh berniat daripada selepas maghrib, tapi waktunya sampai kepada sebelum zuhur esoknya. Contohnya kita puasa Isnin Khamis, kita puasa sunat 6 Syawal, maka kita boleh lewatkan niat kita dengan syarat, contohnya kita nak niat nanti lepas subuh, tapi syaratnya jangan kita makan dulu, jangan kita lepas subuh kita sarapan, kita minum kopi, roti canai dan sebagainya. Maka tak boleh, tidak boleh melakukan perkara yang membatalkan puasa. Sekiranya tidak makan dan tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa dan belum makan, maka kita boleh meneruskan niat kita. Contohnya sebelum zuhur, kita ingat alang-alang kita nak puasa, ya, hari ni mungkin isteri kita tak masak dan sebagainya, maka kita boleh meneruskan puasa. Itu puasa sunnah. Beza dengan puasa wajib. Wajib tabyitun niyah, niat di malam hari, tempohnya daripada selepas maghrib hari sebelumnya sehinggalah qabla tulu'il fajri, sebelum terbitnya fajar. Kemudian yang kedua, ya, rukun puasa yang kedua, iaitu meninggalkan perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa. Yang dapat membatalkan puasa. Jadi kita kena jaga perkara-perkara seperti makan, minum, ya, hubung badan suami dan isteri, ya, kecuali terlupa. Terlupalah, Ustaz, saya dah makan 1 pinggan hari pertama puasa, ya, selalu pagi-pagi sarapan, tiba-tiba pagi ni orang rumah tak sediakan sarapan, dia pun pergi dapur sediakan sarapan, dia pun makan kenyang, rupa-rupanya hari tu puasa, lupa dia contoh. Jadi masih boleh lagi, masih boleh berpuasa, tidak membatalkan puasa. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, man nasiya wa huwa shaim, siapa yang dia berpuasa, ya, siapa yang lupa sedangkan dia berpuasa, fa akala aw syariba, maka dia makan dan dia minum ataupun dia minum, falyutimma shaumahu, maka hendaklah dia menyempurnakan ataupun lanjutkanlah, hendaklah dia sempurnakan puasanya. Fa innama at'amahu Allah wa saqahu, sesungguhnya dia itu diberi makan dan diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini rezeki lah kita panggil, ya, tak semua orang dapat macam ni. Ada yang kenyang sepinggan, ada yang baru 1 suap, ya. Jadi macam mana pula kalau kita nampak ada orang yang macam tu? Kita tengok, kalau dia ni orangnya memang baik, ya, orang ni memang kita percayalah, tapi tiba-tiba kita tengok dia makan, contohnya, sedangkan kita tahu hari tu hari berpuasa, maka sunat kita memperingatkan dia, bagi tahu haji, ya, kita ni di bulan Ramadan haji. Tapi kalau jenis orang yang dia ni tak jenis beringat, maka wajib kita beringatkan dia. Contoh memang jenis kaki tak puasa, dia memang makan, bangun bagi tahu puasa, tapi dia pergi makan juga, pergi sarapan, maka hukumnya wajib untuk kita tegur dia. Bahkan orang ini kita kena selalu tegur lah, supaya dia berpuasa dan mengamalkan rukun Islam dengan baik. Soalan seterusnya, apakah perkara yang membatalkan puasa dan perkara yang membatalkan pahala puasa? Ada 2 benda. Pertama, yang membatalkan puasa dipanggil muftirat, seperti makan, seperti minum, seperti lagi dia
berhubung badan suami isteri contoh dia. Ini perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ataupun dia melakukan hal-hal seperti mana dia memasukkan sesuatu ke dalam rongga dengan sengaja contohnya. Ini dipanggil sebagai muftirat. Perkara yang kedua yang membatalkan pahala puasa. Ini yang pertama tadi membatalkan ibadah puasa itu, perbuatan puasa itu. Yang kedua membatalkan pahala puasa. Dipanggil sebagai muhbitat. Ya. Pertama muftirat, membatalkan ibadah puasa. Yang kedua muhbitat, iaitu membatalkan pahala puasa. So, sampai yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa beza membatalkan puasa dan juga perkara yang membatalkan puasa, apa beza dia? Sangat berbeza lah. Ya. Bila batal ibadah, maka wajib diqada. Maknanya wajib diusahakan untuk diganti pada waktu yang lain. Adapun yang batal pahalanya, maka pahalanya, ibadahnya sah tapi pahalanya tiada. Perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa, kita lihat apa yang disebut oleh ulama dalam kitab fiqh. Antaranya pertama adalah murtad. Murtad ini dia boleh berlaku baik dengan perkataan dia ataupun dengan perbuatan dia. Ya. Jadi kita minta lindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya tidak ada perkataan dan perbuatan kita yang menyebabkan kita keluar daripada agama wal-a'yadzubillah. Maka kalau dia itu murtad, maka hukumnya batal puasanya dan wajib dia mengqadanya semula. Wajib dia qada. Contohnya dia murtad setahun, dia tak puasa tahun ni. Maka tahun depan dia masuk Islam, maka dia wajib qada puasanya ketika mana dia kembali kepada Islam. Tapi ruginya apabila murtad, hukum murtad ini dia membatalkan pahala-pahala ibadah sebelum-sebelum daripada itu. Contohnya puasa-puasa sebelum daripadanya dan juga ibadah solat contohnya, juga ulama mengatakan batal segala pahala-pahala sebelum itu. Yang kedua yang menyebabkan batalnya puasa adalah kerana datangnya darah haid. Ini bagi orang perempuan lah, darah haid, darah nifas. Ya, bagi orang perempuan yang bersalin, ya, dan juga wiladah, iaitu dia melahirkan. Maknanya bila dia melahirkan anak saja, ya, itu dipanggil wiladah, maka hukum puasanya batal. Hukum puasanya adalah batal dan wajib dia mengqada semula hari yang dia batal. Contohnya dia dah mengandung 25 hari, kemudian bersalin contohnya 5 hari Ramadan dia tidak lagi berpuasa bakinya, maka itu saja yang wajib diqada. Jadi orang perempuan, ya, dia tidak boleh, bagi perempuan yang haid dan nifas ataupun wiladah tadi, maka dia tidak boleh imsak, dia tidak boleh saja-saja dia menahan dirinya, ya, tanpa makan dan minum dengan niat untuk dia puasa contohnya, hukumnya tak boleh. Tapi kalau dia saja tak makan dan tak minum, niat untuk diet contohnya boleh. Tapi kalau niatnya untuk puasa sama macam orang lain contohnya, maka hukumnya adalah haram, kerana ketika itu dia tidak boleh untuk melakukan ibadah puasa. Jadi tak boleh dia niat puasa. Contoh dia menahan diri dia saja, dia tak makan tapi dia niat puasa, maka hukumnya tak boleh. Maknanya dia berniat di malam hari tu, besok dia nak puasa sedangkan dia dalam keadaan uzur ataupun sedangkan dalam keadaan dia hadas besar, contohnya nifas dan juga wiladah, maka hukumnya adalah haram. Perkara yang lain yang membatalkan puasa adalah gila contoh dia. Gila, ya. Maka bila datang gilanya, maka dia wajib mengqadanya, walaupun sekejap, ya. Walaupun sekejap. Jadi gila ini yang dikatakan batal itu, iaitu jika disengajakan gila. Sengaja gila. Wallahu alam macam mana cara sengaja gila ni. Ya, mungkin ditelan ubat ke dan sebagainya. Sekiranya dia tidak sengaja gila, ataupun gilanya datang secara dia tidak sedar contohnya, maka kata ulama maka batal juga puasanya. Jika tanpa sengaja maka batal juga puasanya, tetapi tidak berdosa dan tidak wajib diqada. Ini beza dia. Ini beza dengan orang yang sengaja gila. Sengaja
membuatkan dirinya gila, maka puasanya batal. Maka puasanya batal dan wajib diqada. Yang seterusnya, perkara yang menyebabkan membatalkan puasa adalah mabuk dan juga pingsan. Mabuk dan pingsan. Sekiranya dia mabuk, kita kata mabuk sehari mabuk, sehari mabuk, maka seharian mabuk, maka dia itu dianggap batal puasanya dan hendaklah diqada. Ataupun sehari pingsan, seharian pingsan, maka wajib diqada. Kemudian antara yang lain, seperti mengeluarkan air mani, mengeluarkan air mani di bulan puasa. Contohnya dia melakukan mengeluarkan air mani dengan tangannya sendiri, contohnya, ataupun dengan tangan isterinya, ataupun dengan cara yang lain. Dengan apa-apa caralah dia buat menyebabkan keluarnya air mani, maka puasanya batal, automatik batal. Kemudian yang biasa, yang kita maklum, yang batalkan puasa juga adalah makan dan minum tanpa sengaja. Tadi kita dah sebutlah. Kemudian muntah, contohnya, muntah dengan sengaja, maka membatalkan puasa. Contohnya dia menjolok-jolok tekaknya sehingga muntah, batal puasanya. Sekiranya tidak sengaja, maka tidak batal. Akan tetapi bila mana mulut itu keluar muntah, maka mulut itu ada najis, maka najis di mulut itu wajib dicuci, dikumur dan sebagainya. Tetapi tidaklah mesti sampai kepada had yang dalam, nanti takut membatalkan puasa. Jadi dicuci saja. Maksud had yang dalam tu jangan lebih daripada kerongkong, jangan lebih daripada kerongkong. Dalam mulut tu kita kumur-kumur. Kalau contoh tiba-tiba kita naik kenderaan, kita mual, kemudian kita muntah, maka memadai kita cuci saja yang apa yang ada di dalam mulut dan juga di luar mulut, di bibir dan sebagainya. Kerana itu dianggap sebagai najis. Kemudian berhubung badan suami isteri, hukumnya membatalkan puasa. Hukumnya membatalkan puasa. Bahkan sekiranya dibuat dengan sengaja dan maklum, tahu perkara itu tidak boleh dibuat di siang Ramadan, dan berbuka pertamanya dengan jima, contohnya. Maksudnya berbuka itu membatalkan puasanya dengan jima, maka itu baru dikenakan kafarah. Yang seterusnya, yang terakhir perkara yang membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Maksudnya rongga di sini adalah rongga yang terbuka, seperti kubul dan dubur, sengaja dimasukkan contohnya. Ataupun kita memasukkan sesuatu di dalam mulut di had yang batin, maksudnya had yang di dalam. Contohnya kita masukkan sesuatu yang menyebabkan apa? Menyebabkan kita batal puasa kita. Kalau setakat dalam mulut ni saja tak jadi masalah. Contoh yang lain lah, masuk sesuatu zat. Bila kata zat ni benda yang sedikit. Contoh yang kita tempat pandang, kadang-kadang orang perempuan dia pakai lipstick. Lipstick ni kadang-kadang bila pakai mungkin dia jilat lipstick tadi dan ditelan, contoh dia. Jadi bila kita telan ni satu masalah juga, sebab lidah kita telah ada zat yang baru. Air liur tadi telah bercampur dengan satu zat, maka zat itu ditelan, maknanya ginju itu ditelan, maka setengah ulama mengatakan puasanya adalah batal. Puasanya adalah batal. Masukkan korek telinga contohnya, ataupun sesuatu ke dalam hidung sehingga melepasi had yang batin. Had batin ni boleh tekan di sini, tekan rasa lubang di dalam itu. Sekiranya kita korek hidung sehingga lepas pada had itu, maka dikatakan boleh membatalkan puasa. Baik, itu antara yang disebut sebagai perkara yang membatalkan puasa. Disebut sebagai muftirat. Ada perkara yang kedua dipanggil sebagai muhbitat. Perkara yang membatalkan pahala puasa. Apakah perkara yang membatalkan pahala puasa? Yang pertama, kata ulama, ghibah, iaitu mengumpat. Mengumpat ini dosanya sangat besar. Dan kita jelas maklum bahawa seseorang yang mengumpat itu tidak akan dihapuskan dosa umpatannya, melainkan meminta ampun, meminta maaf daripada orang yang dia umpat. Kerana itu kita nak jaga dalam Ramadan, dalam puasa kali ini, kita nak jaga lidah kita supaya dapat puasa yang khusus. Kita nak puasa betul-betul, kita tak nak lidah kita ni ada menyebut keburukan orang lain. Jadi bila seseorang itu mengumpat, maka dikatakan terhapuslah pahala puasanya. Terhapus terus. Macam mana kalau dia tiba-tiba dia taubat, ustaz?
Dia insaf pula, dia dah dengar apa ceramah ustaz. Tiba-tiba dia rasa nak taubat pula. Dia dah ngumpat dah pagi tadi. Maka kata ulama, jika dia bertaubat, maka terhapus baginya dosa ghibah. Tetapi pahala puasanya tidak akan kembali. Jadi payah tu disebut dalam kitab Busyrul Karim, ya, yang mensyarah kitab Muqaddimah Hadramiyah. Jadi sahabat dalam hati Allah SWT, jaga lidah kita daripada muhbitat, perkara yang menyebabkan gugurnya kita punya pahala puasa. Dah puasa sehari, tiba-tiba pukul 5, pukul 6 kita jumpa kawan kita dekat bazar Ramadan, atau kita sembang dengan jiran kita, kita hantar makanan, tiba-tiba kita mengumpat. Wal'iyadzubillah, habis pahala kita. Jadi walaupun kita bertaubat sekalipun, pahala itu habis begitu sahaja. Yang kedua, perkara yang muhbitat. Perkara yang kita kata menghabiskan pahala puasa adalah namimah. Namimah ni mengadu domba ataupun menyebarkan fitnah. Menyebarkan fitnah. Jadi hukumnya adalah haram dan juga dosa besar. Maka sama juga macam tadilah. Maknanya pahala habis. Pahala habis, rugi. Dan yang ketiga adalah berbohong. Al-kidhbu, berbohong. Jadi kita berbohong juga menghabiskan pahala-pahala puasa. Yang seterusnya, antaranya melihat sesuatu yang dilarang oleh agama. Melihat seperti perempuan-perempuan yang bukan mahram, yang membuka aurat. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim yahfazuna furujahum, dzalika azka lahum, innallaha khabirum bima yasna'un." Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang lelaki yang beriman, yaghudduna min absarihim, iaitu hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka, wa yahfazuna furujahum, dan juga memelihara kemaluan-kemaluan mereka. Zalika azka lahum, maka ini adalah yang tersuci, yang terbaik, yang bagus kepada mereka. Maka di sini menunjukkan sesuatu perkara yang kita lihat di bulan Ramadan, di bulan puasa, melihat benda-benda yang tidak sepatutnya, maka akan juga membatalkan pahala puasa. Antara yang lain, bersumpah palsu juga tidak boleh, dan juga berkata-kata kotor, berkata-kata yang tidak bagus, berkata-kata lucah dan sebagainya, menghapuskan pahala puasa. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan, man lam yada' qawla zur wal 'amila bihi falaysa lillahi 'alaihi hajatun. Man lam yada', siapa yang tidak meninggalkan qawla zur, iaitu ucapan yang kotor, ucapan yang keji, wal 'amila bihi, dan dia buat dia buat pula perbuatan tu. Dia tak tinggalkan kata-kata yang kotor, dia masih lagi bercakap benda-benda yang tidak baik. Falaysa lillahi 'alaihi hajah, maka Allah Ta'ala tidak ada hajat kepada dia. Allah tak perlukan pun dia punya puasa. Fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, sedangkan ketika itu dia meninggalkan makan dan minum. Walaupun dia meninggalkan makan dan minum, tetapi Allah tidak berhajat pun kepada puasa. Kerana puasa ini dalam hadis yang lain dikatakan, wa ana ajzi bihi, dan aku yang memberikan ganjaran dan pahala kepada nilai ataupun kualiti puasa hamba-hambaku. Maka inilah yang kita nak cari dalam puasa, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati puasa kita. Soalan yang ke-16, boleh tak Ustaz kalau saya nak Ramadan ni cepat-cepat berlalu? Sebagai ulama kata hukumnya haram dan dosa besar, kerana puasa di bulan Ramadan ini adalah satu ibadah yang insya-Allah la'allakum tattaqun, yang akan membawa kita menjadi orang yang bertakwa, dan seterusnya akan diberi ganjaran yang besar, iaitu syurga. Dalam hadis yang lain disebutkan pahala ataupun ganjaran pada orang yang berpuasa ini sebagai galakan. Dalam hadis disebutkan, lau adzinallahu samawati wal ard, kalau Allah mengizinkan langit dan bumi itu antakallama, kedua-duanya boleh berkata, nescaya langit dan bumi akan beritahu bahawa puasa ini ganjarannya adalah bil jannah, iaitu dimasukkan seseorang itu ke dalam syurga. Sebab itu bila mana kita nak buat persediaan hari raya, kita buat sebelum daripada Ramadan, ataupun kita buat secara mudah
secara ringkas, ya, tidak berlebih-lebihan sehingga melupakan ibadah kita. Dan terkadang di hari-hari yang terakhir daripada Ramadan itu kita sudah mula untuk buat persiapan hari raya. Tetapi mungkin pada Ramadan kali ini, alhamdulillah Allah Ta'ala bagi Allah uji kita dengan PKP ini, maka mudah-mudahan naik kualiti puasa, ibadah puasa kita, dengan kita benar-benar menumpukan sepenuhnya kepada ibadah di bulan Ramadan. Jadi ulama kata hukumnya dosa besar tak boleh. Jadi biar perasaan kita ni seronok apabila masuknya bulan Ramadan. Kata ulama, biarlah kita menyambut Ramadan ni seumpama kita menyambut pengantin baru. Seronok kan? Yang pernah nikah tahulah. Ada kenduinya, ada makan beradabnya, ada pelaminnya. Jadi begitu sekali kita menyempurnakan ibadah kita di bulan Ramadan ini dengan kita menyambut Ramadan ini seperti mana kita menyambut pengantin, menyambut bakal isteri kita, ya, dengan bersungguh-sungguh melakukan persiapan. Soalan yang seterusnya, soalan yang ke-17. Apakah hukum puasa di hari Syak? Maka hari Syak pula merupakan hari yang ada keraguan. Nama pun hari Syak, yakni hari yang ada keraguan. Hukum berpuasa pada hari Syak adalah sama dengan hukum seseorang berpuasa selepas daripada nisfu Sya'ban. Ini hukumnya adalah haram, tidak boleh. Ya, hari Syak itu bagaimana? Ya, contohnya seperti sebahagian kaum muslimin dapat melihat anak bulan, tetapi masih meragukan lagi. Masih lagi diragukan. Dan juga termasuk yang dinamakan hari itu menjadi hari Syak sekiranya saksi yang menyaksikan itu tidak dapat diterima kesaksiannya di hadapan hakim. Seperti mana yang menyaksikan itu budak kecil ataupun perempuan. Jadi itulah dinamakan sebagai hari Syak. Jadi di sini ada 3 keadaan. Bagaimanakah sekiranya ada yang yakin, ya, dengan perkhabaran seseorang. Contohnya dia yakin bahawa besok adalah hari puasa, maknanya jatuh bulan Ramadan, maka hukumnya wajib dia berpuasa. Maknanya dia mendapat perkhabaran daripada seorang yang adil, ya, dan dia yakin. Ini disebut dalam syarah Muqaddimah Hadramiyah, disebutkan wa hasiluhu annahu ma'tiqadi sidqil mukhbir tajibun niyah was-saum. Maka bila mana dia yakin, ya, i'tiqadnya benar, membenarkan mukhbir, orang yang datang bawa berita tadi mengatakan besok puasa Ramadan, dia yakin, maka wajib dia berniat dan dia berpuasa. Ya, wa yasih, dan juga sah puasanya. Bagaimana pula kalau zan? Keadaan yang kedua, sekiranya dia zan, ma'azzanni sidqi tasihun niyah, maka sah ketika itu untuk dia niat. Dan kalaupun dia berniat, contohnya dia berniat dengan perkiraan yang kuat dengan zan, maka puasanya esok hukumnya juga adalah sah, dan sah dia berniat puasa. Sekiranya dia ragu, ya, wa ma'asyaki tahrumun niyah was-saum, sekiranya dia ragu, maka haramlah dia berniat dan juga haramlah dia berpuasa. Walaupun dikatakan ulama, walaupun besoknya itu jatuh ataupun terbukti bulan Ramadan. Dia tak boleh syak lah. Jadi pada situasi kita sebagai masyarakat Malaysia, kita kena yakin lah. Sebab yang menentukan hari esok adalah puasa ataupun tidak, itu adalah kesepakatan Majlis Agama Islam, dan juga telah disepakati oleh Majlis Raja-Raja, maka umat Islam di Malaysia khususnya wajiblah berniat puasa, dan esoknya 1 Ramadan maka wajiblah dia puasa. Baik, itu hukum puasa di hari Syak. Yang seterusnya, soalan yang ke-18, apakah hari yang paling baik dalam setahun ini? Jadi ada beberapa keutamaan ataupun fadilat, kelebihan satu-satu waktu. Seperti mana disebut oleh para ulama salafus salih kita, yang paling mulia dalam setahun itu dinamakan sebagai hari Arafah. Ya, hari Arafah ni yang kita disunatkan berpuasa pada 9 Zulhijjah. Ya, hanya bulan Zulhijjah saja ada hari Arafah, bulan lain tak ada. Hari berkumpulnya manusia di padang Arafah ketika musim haji. Ya, pada hari itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan
keampunan yang teramat banyak kepada hamba-hambanya, dan juga disunatkan untuk kita berpuasa pada hari Arafah. Dikatakan hari itu adalah hari yang terbaik di atas dunia, ya, dalam satu tahun itu hari yang terbaik. Kemudian fadilat dalam seminggu ada hari yang paling mulia, iaitu hari Jumaat. Hari Jumaat ini iaitu malam dan siangnya sama dia punya fadilat, maknanya kelebihannya sangat banyak. Maka ambil peluang untuk kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari dan juga malam Jumaat. Ini Khamis malam Jumaat yang kita disunnahkan untuk berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk membaca Yasin, kita tahlil, membaca Kahfi dan sebagainya. Kemudian dalam setahun itu juga malam, ya, tadi hari yang paling afdal adalah hari Arafah. Malam yang paling afdal adalah malam Lailatul Qadar. Dan juga dalam setahun itu bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan Al-Mubarak, yang insya-Allah sama-sama kita akan tempuh nanti dalam keadaan kita bersedia, ya, untuk beramal ibadat di dalamnya insya-Allah. Soalan seterusnya yang ke-19, ya, perlukah ustaz kita berniat tiap-tiap malam? Maka kalau kita lihat dalam rukun yang pertama tadi, rukun puasa adalah, ya, kita hendaklah berniat. Ya, jadi niat kita ni dalam mazhab Syafi'i adalah niat di malam hari. Maknanya tabyitun niyah, niat di waktu malam pada tiap-tiap malam. Dan untung siapa yang buat solat sunat tarawih, biasanya imam akan memperingatkan, ya, kepada jamaah supaya berniat. Kita berniat bersama, nawaitu shawma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Dan juga disunnahkan kata ulama untuk kita bertaklid kepada mazhab Maliki ataupun kepada Imam Malik rahimahullah, iaitu di awal-awal malam pertama Ramadan itu, maknanya besok kita nak puasa, malam tu disunnahkan untuk kita berniat sebulan, ya, untuk kita berniat satu bulan. Kenapa? Boleh jadi kita terlupa niat, maka niat sebulan kita itu menanggung niat yang kita lupa. Maka mudah-mudahan kalau kita lupa niat sekalipun, esoknya, ya, itu mudah-mudahan Allah SWT terima puasa kita berdasarkan niat yang kita dah buat untuk puasa selama sebulan, ya, untuk kita berpuasa selama sebulan, niat di awal bulan Ramadan. Kemudian bagaimana pula kalau terlupa niat pula? Memang betul-betul lupa niat niat yang Imam Malik, mazhab Maliki itu pun dia tak baca ataupun dia tidak berniat ketika awal Ramadan, ya. Bagaimana pula kalau dia tiba-tiba azan baru dia teringat nak niat? Maka ulama mengatakan boleh dia bertaklid kepada mazhab Hanafi ataupun mazhab Imam Abu Hanifah, kerana beliau berpendapat boleh dan sah hukum berpuasa seseorang sekiranya niat puasanya dilakukan setelah azan subuh dan juga sebelum azan zuhur. Jadi ini antara keadaan-keadaan yang diberikan kelonggaran dalam keadaan benar-benar darurah. Benar-benar kita panggil terpaksa sahaja baru boleh kita bertaklid kepada mazhab yang lain. Jangan saja-saja kita tak niat. Kita ingat tapi kita malas nak niat contohnya. Maka cara begitu tak boleh. Kita bermudah-mudah untuk bertaklid kepada mazhab yang lain. Ya. Jadi secara realitinya masyarakat Melayu ataupun masyarakat Malaysia ini, ya, khususnya orang yang kita lah yang beragama Islam, biasanya akan berniat setiap malam, dan di awal Ramadan biasanya kita akan berniat berpuasa selama sebulan. Ya, berpuasa selama sebulan. Baik. Jadi itu soalan yang ke-19. Bagaimana soalan seterusnya, soalan yang ke-20, bagaimana pula kalau seseorang itu lupa berniat? Tadi kita dah sebutkan, ya, kita dah sebutkan dia lupa betul-betul, maka bolehlah dia bertaklid, ya, kepada mazhab yang kita dah sebutkan tadi. Tetapi terkadang dia ragu. Yakin ni beza 100%. Kalau ragu ni dia was-was. Aku niat ke tak malam tadi? Dia kalau ada dua soalan, niat ke tak? Ataupun apa-apalah yang menimbulkan dua persoalan, maka biasanya itu disebut sebagai was-was ataupun ragu-ragu.
Maka ulama memperincikan hukumnya, ya, sekiranya dia teringat, maknanya dia itu telah berniat puasa sebelum terbenamnya matahari. Dah petang-petang dia terfikir balik, aku niat ke tak sebenarnya hari ni? Dia confused sebenarnya. Maka ulama mengatakan hukum puasanya adalah sah. Sekiranya dia teringat, ya, dia teringat dia telah berniat berpuasa ataupun tidak, ya, dia ingat aku dah niat puasa dah, tapi setelah terbenamnya matahari maka puasanya tidak sah. Maknanya dia dah berbuka baru dia ingat, aku dah berniat rupanya. Ini menurut pendapat Imam Ramli. Menurut pendapat Imam Ibn Hajar, jika teringat, yakni niat telah berpuasa, maknanya jika dia teringat sebelum atau sesudah terbenam matahari, maka hukumnya tetap sah. Ini kalau orang yang ada keraguan. Tapi kalau dia yakin memang dia tidak berniat, maka segeralah untuk dia bertaklid kepada mazhab yang telah kita sebutkan tadi. Jadi alhamdulillah selesai 10 soalan dalam siri yang kedua ini. InsyaAllah kita bertemu dalam siri yang ketiga. Ya, mudah-mudahan memberi manfaat dan menambahkan ilmu kita sebagai persediaan kita menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak pada tahun ini. Sekali itu, yang baik datang daripada Allah, kurang lemah ini kekurangan diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.